Kerja ni, dia bekerja di satu syarikat, tetapi director, bos dia memang nak transfer dia ke cawangan lain. Dah di-emailkan, dah diedarkan pemberitahuan kepada setiap cawangan bahawa akan ada seorang pekerja daripada main kita akan ditransfer ke tempat sekian-sekian. Contohlah, pusat kita di Malaysia, kita akan ditransfer ke China. Tapi tuan diri kita ni tak tahu pun kita nak kena transfer. Orang lain tahu semua dah, ada seorang nak akan ditransfer, tapi tak tahu bila. Kita pun kebetulan pi lewat kerja hari tu 5 minit, tak pernah lewat pun. Hari tu lewat 5 minit, bos kata, pukul berapa sekarang? 8.05 minit. Sepatut kamu masuk paskat 8. Sebab kamu dah melakukan kesalahan, saya nak hukum kamu. Jadi tanya, apa hukuman yang bos nak kenakan? Kamu akan ditransfer ke China. Berbaloi atau tidak untuk berhujah dengan bos kerana sebab lewat 5 minit hari tu, sebelum ni tak pernah untuk ditukar. Berbaloi ke tak berbaloi? Berbaloi lah. Apa ni bos? Cuba bos tengok rekod paskat saya. Kumpul semua, tengok. Semua okey. Dah 15 tahun kerja, semua okey. Tiba-tiba hari ni sehari, tu pun 5 minit, bukan setengah jam. Takkanlah sebab ni ditransfer. Dari sisi kemanusiaan berbaloi untuk berhujah atas sebab lewat nak pergi transfer sampai ke China. Tapi apapun sama juga macam tadi. Ada depan nak suruh tu siapa? Director, bos. Baik, faham tak? Analogi pertama, iblis or Adam. Analogi pertama, iblis. Analogi kedua, Adam. Baik. Dalam rangkuman analogi ini, sekurang-kurang ada 3 benda persamaan antara Adam dengan iblis. Ada 3 benda persamaan antara Adam dengan iblis. Yang pertama, dua-dua sama ada Adam atau iblis pernah menerima kemuliaan dan penghormatan daripada Allah. Ini kena akui. Maksudnya sebelum iblis membangkang, dia banyak menerima kemuliaan dan penghormatan daripada Allah. Sampaikan malaikat-malaikat yang berada di sisi iblis pada waktu tersebut pun memuji-muji dan menyanjungi iblis. Allah bagi kehormatan dari sudut itu. Sampailah tahap dia menjadi salah seorang penjaga pintu syurga. Baik. Dari sudut Adam, dia diberi penghormatan dan kemuliaan. Dari sudut Allah mengajarkan kepada dia ilmu-ilmu segala nama tadi. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, sehingga layak untuk dia disujudi oleh para malaikat bila Allah memerintahkan demikian. Persamaan yang kedua, ni pun kita tak boleh nafi, dua-dua pernah melakukan kesilapan dan kesalahan. Kesalahan iblis ialah kerana mengingkari perintah sujud pada Adam. Kesalahan Adam kerana tersilap termakan buah khuldi. Betul ke buah tu nama khuldi? Sebab dalam Quran dia sebut apa? Syajaratul khuldi. Syajarah, pokok khuldi. Kalau sebut pokok khuldi, otomatiklah orang kita pokok, dia kata dah pokok pun nama khuldi, mestilah buah nama khuldi. Walaupun Allah tak cerita buah tu nama apa, dia sebut pokok khuld. Macam hari ni kalau kita kata pokok durian, otomatik takkan buah daripada pokok tu kita panggil rambutan dah. Ni pokok apa ni? Pokok durian. Pak jatuh, pergi kutik-kutik, hang makan apa tu? Buah rambutan. Dah otomatik bila orang sebut pokok durian, buah pun durian lah. Mungkin itulah keterkaitan orang sebut tentang buah khuldi. Baik. Bila sebut buah khuldi dan kalimah syajarah dalam Quran banyak. Bila Allah cerita tentang khuldi pun dia sebut syajarah. Pokok-pokok biasa pun dia sebut syajarah. Dan pokok antara makanan ahli-ahli neraka pun dia sebut syajarah. Syajarah apa? Syajarah zakum. Tapi ada benda yang membezakan syajarah zakum dengan syajarah-syajarah yang lain. Tengok pada bentuk ejaan. Syajarah lain semua Allah tulis, bukan Allah tulis, manusia lah, sahabat tulis dalam Quran tu dengan ta marbutah. Shin,
Jim, Ra, Ta marbutah syajarah. Tapi untuk zakum, Ta buka. Why? Kenapa? Syajarah khuldi, Ta bulat. Pokok-pokok biasa, Ta bulat. Tapi bila syajarah zakum, pasal apa? Ta maftuhah. Pasal nak cerita pokok juga. Ini nak cakap balaghah dan seninya Al-Quran untuk membezakan tentang pokok azab daripada pokok-pokok lain. Baik. Yang kedua, dah selesai. Maksudnya termakan buah khuldi hanya sebagai asbab nak keluar saja. Yang poinnya dalam ilmu Allah memang dia dah transfer dah. Memang nak kena transfer. Dah diberitahu dah akan ditransfer. Cuma tunggu masa buat silap. Kawan tu pun tunggu masa je. Apalah kebetulan hari tu juga pergi lewat 5 minit dah. Satu hak dia nak cari ni. Nak cari hak lain tak boleh dah. Kerja bagus, hak lain dah ni nak peluang. Hari ni dia terbuat lagi. Jadi itulah peluang nak transfer. Jadi kalaulah isu buah ke tak isu buah, transfer ke tak transfer, tetap akan ditransfer. Kalaulah asbab lain sekalipun, tetap akan ditransfer. Tapi menjadi sebab dalam ayat Al-Quran ialah kesilapan termakan buah tadi. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau kita tengok dua-dua dari sudut berhak atau tak berhak untuk mengemukakan alasan pengingkaran. Macam Allah suruh iblis sujud pada Nabi Adam. Berhak atau tak berhak dia nak bangkang. Kan kita dah cerita alasan-alasan dia tadi. Dia mengemukakan alasan dan reason dia. Betul, dia ada alasan. Tetapi dia perlu faham siapa yang dia duk cakap depan dia tu? Allah. Satu lagi yang memerintahkan dia sujud tu siapa? Malaikat lain ke Allah? Allah juga. Bila dia tahu tentang hakikat ketuhanan Allah dari sudut arahan dan perintah, tak perlu lagi sebarang alasan. Tapi dia kemukakan juga sebab dia merasakan itu berbaloi untuk dia. Sebab sudah ada aba was takbar. Sebab sifat sombong dan takabur memang senantiasa akan menutupi kebenaran. Orang yang sombong, orang yang takabur memang susah nak dimasuki kebenaran. Payah orang nak cerita benda elok kat dia. Payah orang nak cerita benda baik kat dia. Sebab dia selalu menolak. Sekiranya kita ada sifat takabur, ada sifat sombong. Adam juga berhak. Adam juga berhak. Takkanlah satu ni pun nak kena. Tapi Adam tak kata lagu kita. Adam menerima hukuman Tuhan dengan bertaubat, dan iblis menerima hukuman Tuhan dengan keluhan. Dia menerima dengan keluhan, malah dia mencabar. Sekiranya Allah memberi penguasaan dia ke atas Bani Adam, dia akan berusaha untuk menyesatkan dan menyelewengkan anak-anak cucu Adam sampai hari kiamat. Maksudnya tak puas hati lagi dia tu. Maksudnya dia dilaknat, dia dimarah, dia dimurka kerana Nabi Adam. Tak puas hati juga. Kalau kita kata Adam masih stay di syurga, dia seorang kena berbaloi lah untuk tak puas hati sangat-sangat ni. Dua-dua buat salah. Aku kena, hak tu tak kena. Ni dua-dua kena turun. Tapi antara penyebab dia keluar, dia sabitkan dengan Adam. Masalahnya Adam dia balas dengan taubat. Selalu doa yang selalu kita baca, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sesuai untuk dibaca lepas sembahyang ke, jadikan wirid bacaan biasa, atau di mana-mana tempat bila kita rasa berdosa dan bersalah pada Allah, bacalah doa. Bertaubat. Sebab Adam dia punya rasa dekatnya kepada Allah lebih bertambah selepas berlaku peristiwa tersebut. Lepas dia buat dosa. Begitulah dengan hakikat kejadian manusia hari ini.
Bila dia rasa bersalah, bila dia rasa stres, bila dia rasa tersekan, bila dia rasa tersepit, bila dia rasa nak kembali kepada Allah, walaupun dulu pun Allah ada, lani pun Allah ada, tapi dia rasa Allah tu dekat bila dia buat salah. Macam kita lah, rasa ketergantungan pada Allah makin dekat, makin rapat bila kita ada buat salah. Tapi bila lagu ni rasa tak salah ni, dia jadi lagu lain. Kalau orang tanya Allah ada. Tapi dia punya rasa kedekatan, rasa kehampiran tu bila manusia itu berdosa dan bersalah pada Allah dan dia nak kembali semula pada Allah. Baik, analogi ni mudah nak faham. Jadi di sinilah permulaannya between dark and light. Sisi gelap, sisi cahaya. Apapun janji iblis ini pasti dia akan tunaikan kembali kepada basic tajuk. Dia nak tukar rupa balik apa yang telah berlaku kepada bangsa yang sama dengan dia. Jawapan daripada malaikat, kenapa dia membangkang waktu Allah nak menciptakan khalifah? Sebab penduduk jin di bumi selalu melakukan kerosakan. Dan iblis nak menunaikan kembali janji dia supaya yang dikatakan khalifah terbaik oleh Allah ini akan melakukan benda yang sama penghujung akhir zaman. Dia nak baka ini, keturunan ini juga membuat hal yang sama, melakukan sebanyak-banyaknya kerosakan, pertumpahan darah dan pembunuhan di hampir hari kiamat kelak. Dan sekarang berlaku ke tak berlaku? Inilah yang sedang berlaku. Dan iblis sedang menunaikan agenda dan janji dia terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi cara terbaik ialah buat apa yang sama dibuat oleh Nabi Adam, bertaubat dan kembalilah pada Allah. Hak mana kita rasa sekarang jauh dengan Allah, rasa sayuk dengan Allah, rasa terkebelakang dengan Allah, maka hampir-hampirkanlah diri kita kembali mengenali pencipta kita dengan sebenar-benar pengenalan. Dan tak ada tempat yang paling terbaik untuk kita mengenali Allah kecuali bertandang, datang dan bertamulah ke rumah dia. Mana rumah Allah? Inilah. Hujung-hujung akhir zaman ni tak ada tempat terbaik untuk kita datang kecuali rumah-rumah Allah, masjid. Jadi di masjid inilah kita membina kesatuan, kita membina penyatuan, kita membina perpaduan. Di samping masyarakat-masyarakat, komuniti-komuniti yang lain. Di sinilah kita sama-sama tunduk, rukuk, sujud dan menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita kira hakikat yang sebenar tentang masjid, saya ulang mungkin beberapa perkara yang boleh kita renew ataupun perbaharui. Falsafah yang selalu kita terima dalam ayat Al-Kursi ialah falsafah tentang fenomena tidak tidur dan tidak mengantuk. Ini fenomena paling besar dalam ayat Kursi, iaitu tidak tidur dan tidak mengantuk. Ini merujuk kepada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sepatutnya apa yang berlaku kepada rumahnya juga tidak tidur dan tidak mengantuk. Hakikatnya orang tua kata, kalau nak tengok orang sakit, pergi hospital. Nak tengok orang jahat, pergi penjara. Nak tengok orang sihat, pergi panggung wayang dengan pasaraya. Nak tengok orang mengantuk, pergilah ke masjid. Okey, bukan di sinilah. Baik. Fenomena tidak tidur dan tidak mengantuk seharusnya juga berlaku pada rumah-rumahnya. Tetapi hari ini kita terfikir, kenapa rumah-rumah Allah ada operation hour? Ada waktu-waktu tertentu dia beroperasi dan ada waktu-waktu tertentu dia ditidur dan dilenakan. Contoh sekarang dia beroperasi sebab ada kuliah malam ni sampai pukul 10.30 ke pukul 11. Lepas tu
Bila pula bangun? Pukul 5 karang, pukul 6 karang. Baik, fenomena ni berlaku sejak lama. Bahkan zaman khalifah-khalifah dulu, bukan khalifah 4 lah, zaman khalifah-khalifah Abbasiyah memang sudah berlaku penutupan-penutupan masjid seperti ini. Tapi awal sebelum tu masjid sentiasa terbuka, terdedah 24 jam. Sebab tu antara falsafah Rasulullah tentang masjid, dia dirikan rumah dia sekitar kawasan masjid. Sebab kadang-kadang tetamu datang ni dia tak kira masa. Mungkin datang pukul 2, mungkin datang pukul 4. Jadi sudah ada orang-orang yang dikhaskan oleh Rasulullah untuk menyantuni dan menghadapi orang-orang ni. Satu lagi, kadang-kadang manusia ni dia tak sama. Kita kadang-kadang pukul 2 pagi bergaduh dengan bini. Nak tidur rasa tak selesa dah. Allah, tadi baru bergaduh, tengok muka pun lain macam. Jadi nak cari kesejahteraan hati ni, nak pergi sembahyang tahajud lah kat masjid. Tapi hari ni pukul 3 pagi start kereta pergi masjid. Masjid mana agak-agak buka? Masjid Aman. Tutup kedah. Saya tak tahu tutup kedah, tapi contohlah tu. Pi pula lalu tadi, ingat lagi nama masjid. Masjid As-Salam. Tutup juga. Mari masjid ni buka tak pukul 3? Ketutup. Okey. Katakanlah tutup. Kemungkinan berpeluang untuk solat sekiranya masjid ada beranda luar. Okeylah. Kalau tak ada, contoh bayangkan saya pukul 3 pagi. Sebenarnya kita datang nak masuk sembahyang, tapi duk mengendap-ngendap depan cermin tu pukul 3 pagi. Mari pula tu imam, saya dianggap apa dah? Sebenarnya kita nak sembahyang, tapi orang anggap apa masa tu? Tak ada pintu ke ni? Ingat-ingat, mari bawa apa? Dah orang belakang tu, mari bawa apa? Kayu. Oh, pencuri. Nak lari tabung masjid, nak korek tu, nak kopek ni, nak ni. Macam-macam tanggapan. Tapi kenapa dia tidak berlaku di rumah-rumah ibadat agama lain? Kenapa rumah ibadat agama lain boleh operation hour 24 jam? Mungkin kita kata tak seramai kita. Sikit boleh jadikan alasan. Baik. Saya pernah tanya rakan-rakan di sekolah, ada bangsa Cina, ada bangsa India. Saya tanya, pernah tak di rumah ibadat kamu, bila pergi sembahyang kamu hilang kasut dan hilang slipper? Dia kata tak pernah lagi lah setakat ni. Kalau tempat saya ustaz. Saya kata kalau masjid kami itu standard ya. Hak pergi slipper RM3, balik slipper harga RM30. Biasa. Kasut ke RM30, balik kasut harga RM300. Biasa. Tambah-tambah musim hari raya, betul. Kadang-kadang hak tu Allah Akbar sebelah kita tu lah. Hak repat, hak rembat kasut kita. Tadi dia di sebelah Allahu Akbar. Rupanya dia yang rembat. Masalah kenapa hak kita berlaku? Kenapa hak kita berlaku? Dan kecurian-kecurian pun berlaku. Inilah sebenarnya dia ada, kita kata apa? Dua pertentangan antara nak melorongkan masjid kepada orang-orang yang nak beriktikaf dengan nak menjaga aset-aset dan benda-benda berharga dalam masjid. Jadi kita tengok hak mana lebih. Antara ramai orang nak mari tahajud ke masjid akan terbuka kepada barang ni dicuri. Hak mana mudarat paling besar? Saya duk tunggulah sejak buka masjid ni 24 jam hak mari tahajudnya satu malam tu ya. Jadi perlu tak buka? Kita kata keperluan tak ada, tutup. Tapi untuk orang masuk ke redah speaker, redah hati, redah ni lebih besar tutup. Jadi nak buat apa? Tengok keperluan. Satu. Baik. Bila kita tengok satu benda lagi tentang masjid. Tengok, ini saya selalu sebut. Cuba tengok slipper kat luar. Cuba tengok slipper kat luar. Banyak slipper tak? Bukan bak curi slipper ni. Saiz setiap seorang sama tak? Tak sama. Ni bermaksud ukuran kita tak sama dan ukuran kita sememangnya berbeza. Tapi ingat, pakailah mengikut saiz yang terbaik untuk kita demi keselesaan dan ketenangan.
Apa kata kalau saya suruh seorang yang berkaki besar pakai selipar kecil? Apa dia rasa? Tok Imam kaki panjang dan besar, tolong pakai kasut saiz 3. Bila Tok Imam pakai, jadi lagu mana? Muat ke tak muat? Tak muat. Ini akan menyakitkan dan menyusahkan dia. Jadi pakailah ikut saiz yang sebenar. Dan kita cuba tukar. Apakah yang akan terjadi kalau orang kaki kecil kita pakai saiz 9 atau 10? Dia akan jadi apa? Masuk tapi longgar. Nak jalan pun payah, nak lari pun tercabut. Jadi pakailah ikut saiz masing-masing. Jadi memang kita ada perbezaan, tapi perbezaan itu cuma di luar. Bila kita masuk dalam rumah Allah, tak ada lagi. Anda nak tahu, tengok saja pada saf yang pertama. Pada saf pertama, ada orang tinggi, ada orang rendah. Ada hak kulit putih, ada kulit hitam. Ada hak kurus, ada hak gemuk. Ada hak kaya, ada hak miskin. Ada hak berada, ada hak tak berada. Maksudnya, bila masuk saja dalam ni, tak ada diskriminasi dalam agama. Semua layak, semua berhak. Kau pernah jumpa masjid, bila mari saja tengok kita lebih kurang, abang gaji berapa bang? Saya gaji 800. Oh minta maaf, yang depan ni gaji 5,000 ke atas. Kalau abang gaji 800, tu sah nombor 15. Hak gaji 800, sah nombor 15. Jadi pilah ke nombor 15. Kalau kebetulan tak ada orang duduk nombor 15, tu lah kita. Tok Imam duduk depan ni, Allahu Akbar, makmum, sah 18. Sebab hak mari masa tu, hak gaji 800. Tak ada. Ataupun kita mari kulit lagu ni, muka jerawat batu, muka lebih kurang. Hak ni hak geng-geng kelas-kelas artis, muka hak licin, gebu. Hak jenis menggerutu tu sah 30, tak? Lepas tu sah 30. Ada tak lagu tu? Tak ada. Sah berapa keadaan kita gemuk ke apa, kita layak mari awal, di sinilah tempat kita. Tak ada perbezaan apa. Itulah yang sebenarnya tiada diskriminasi. Hak beza di mana? Hak saiz tadi. Hak saiz tadi. Sebenarnya perbezaan inilah yang menyatukan kita semua atas dasar agama. Jadi, bila kita sebut tentang agama dan kebaikan-kebaikan agama, kenapa hari ini masih ada orang yang tidak meyakini dan menolak agama? Bagi dia, kalau tak ada agama pun, kami masih boleh berakhlak baik. Tapi orang yang ada agama, kami tengok akhlak pun, ayat dia, akhlak pun lebih kurang saja. Lalu dia pun mengepost dan mengviralkan gambar-gambar. Ni orang Islam duk tengah minum arak. Ni gambar orang Islam duk tengah bunuh orang. Ni gambar orang Islam duk berzina. Ni gambar orang Islam duk buat tu. Ni duk buat ni. Gambar hak dia tunjuk tu, betul ke salah? Tak, bukan maksud saya. Mungkin boleh berlaku tak orang Islam buat benda-benda tu semua? Mustahil ke tak mustahil orang Islam akan buat? Tak mustahil langsung pun. Dunia hari ini orang Islam minum arak, tak mustahil. Orang Islam bunuh orang, tak mustahil. Orang Islam berzina, tak mustahil. Tetapi bila kita memikirkan satu benda dan perkara, bila kita fikir satu benda dan perkara, kenapa benda-benda seperti ini ditonjolkan? Adakah semata-mata untuk menghina agama Islam? Ataupun nak membiadabkan agama Islam? Kalau kamu benar-benar jujur mengenai agama, pasal apa tak mengepost dan memviralkan orang tengah solat berjemaah? Kau orang Islam tak solat berjemaah? Boleh, bagusnya solat berjemaah. Bagusnya duk tengah usap kepala anak yatim. Bagusnya duk tengah bayar zakat. Bagusnya duk tengah gotong royong. Bagusnya duk tengah tolong orang tu, tolong orang ni. Tapi hak sentiasa dipost, hak gambar-gambar tak elok. Bila selalu dipost gambar tak elok, rasa ada benda tak belakang? Rasa ada benda, rasa ada agenda, rasa ada tujuan, rasa ada tersirat. Nak suruh menanamkan kebencian pada agama ni dan secara otomatik cuba keluar daripada lingkungan wilayah ini. Bila rasa muak, bila rasa lebih kurang sama dengan hak lain, bila rasa tak ada beza dengan orang lain, jadi tak salah untuk kami
keluar daripada wilayah dan lingkungan ini. Akibatnya akan ramai lagi lah munculnya spesies-spesies yang kita sebutkan tadi. Perkara yang paling mudah saya boleh sebut untuk gambarkan. Saya sebagai guru, sebagai seorang guru di mana-mana pun, kita biasa melaluinya dengan masuk maktab dulu kan. Kita masuk maktab untuk beberapa fasa, beberapa masa, beberapa waktu. Kemudian kita dipraktikalkan pula beberapa bulan di mana-mana sekolah yang dikhaskan dan ditempatkan. Habis satu jadi guru, jadi cikgu. Kita pun mengajak matematik. Duk maktab dulu 2 campur 2, 4. Buka buku teks murid pun 2 campur 2, 4. Buku panduan tu pun 2 campur 2, 4. Dan kita ajar anak murid pun dalam kelas teori yang sama, 2 campur 2, 4. Ingat 2 campur 2, 4. 2 campur 2, 4. Esok nak periksa berbuih, ingat soalan ni masuk. Soalan ni masuk, bocok dah ustaz bagi tahu. Masuk 2 campur 2. Apa dia? 4. Bagus. Esok periksa. Right lah kita. Mustahil ke tidak akan ada murid hak jawab 2 campur 2, 5. Akan ada lagi tak hak terlepas 2 campur 2, 5? Ke confirm semua akan betul? Akan ada 2 campur 2, 5. Persoalan dia, salah buku teks ke, salah kita mengajar ke, salah kita bagi tahu ke, salah murid jawab. Hak jadi keluar 5 tu, salah siapa? Salah siapa? Salah murid hak jawab. Bukan salah buku teks, bukan salah kita mengajar. Bila kita timbang balik, salah ni boleh diperbetulkan. Ingat lain kali bila 2 campur 2 bukan 5, 4. 2 campur 2, 4. Bila kita tiun balik pengalaman dalam kelas, rupa-rupanya waktu kita duk mengajak berkuis tu, dia duk buat apa kat belakang? Ada hak main, ada hak duk buat roket, ada atas meja, ada hak duk bawah meja. Hatulah biasa keluar jawapan 2 campur 2, 5. Hak betul-betul dengar, hak betul-betul ikut petunjuk 4. Sekarang sebenarnya yang cuba kamu post dan tunjuk dalam bentuk kebiadaban dan keburukan tadi, Islam 2 campur 2, 4 ke, hak kamu tengah tunjuk 2 campur 2, 5. Hak kamu tunggu duk berzina, duk tu, duk ni, tu hak 2 campur 2, 4 ke 2 campur 2, 5? Sekarang hak kamu sedang tunjuk 2 campur 2, 5. Pasal apa kamu tak mau mengenal hak 2 campur 2, 4? Kalau kamu jujur nak mengenal teologi mana-mana agama, kalau bukan Islam dan agama lain sekalipun, rujuklah kepada sumber asal dia Al-Quran dan penghurai dia kalau sekarang ulama-ulama yang berautoriti dan integriti. Sekarang ni bila ditanya dari mana kamu dapat penghuraian Quran dengan hadis sampai keluar pemaknaan sedemikian, sebutkan nama-nama ulama yang kamu guru. Mampu atau tak mampu dia mengungkap? Tak mampu. Sebab dia bukan berguru pun. Dia ambil ayat Quran tetapi pentafsiran dan pemahaman guna apa? Guna otak dia. Dia guna otak dia. Kalau betul dia ada berguru Quran dengan hadis dengan mana-mana ulama, senaraikan nama ulama-ulama. Tak akan ada. Kita pun nak kenal apa nama guru dia, ulama mana yang dia belajar, sampai penghuraian dia sudah bersalahan dengan jumhur ulama. Ataupun metod dan manhaj sebenar pentafsiran bagi Al-Quran dan pentafsiran bagi hadis. Tapi hakikatnya yang perlu kita terima, apa-apa yang ditunjukkan itu berlaku dalam Islam atau ke semua agama. Secara jujur, kita berjalan melalui satu lorong, jumpa satu kelompok manusia 5 orang duduk tengah minum arak. Pi depan sikit duduk tengah roboh orang, pi depan sikit duduk tengah bunuh orang, pi depan sikit duduk buat maksiat macam-macam. Bila kita kembali yang pertama, kita pergi tegur. Kamu agama apa? Yahudi. Kamu Kristian. Kamu tu, kamu ni, kamu Islam. Tapi hakikatnya semua ni minum arak. Ke tak ada orang Islam minum arak ni? Okey, baik.
apa yang saya nak tekankan ialah baik dia Yahudi, baik dia Kristian, baik dia Buddha, baik dia Hindu, baik dia Islam, apa yang dia buat sekarang ini, agama dia suruh ke, agama dia tak suruh? Hak dia sedang buat tu. Agama tak suruh. Tanya orang Hindu, boleh tak? Tak boleh. Buddha tak boleh, Yahudi tak boleh. Ini memabukkan. Islam lagilah tak boleh. Sekarang apa yang berlaku, mereka alami kehidupan ikut acuan agama atau hawa nafsu. Mereka ikut hawa nafsu, tetapi pelabelan di belakang mereka berdasarkan agama. Adakah silap agama atau silap pelaku dia? Bila agama tak ajar, pelaku dia buat, itu bukan acuan agama, tapi kesilapan pelaku dia. Tapi ramai hari ini, bila pelaku yang buat, siapa yang terkena? Siapa yang terpalit? Agama yang terpalit. Agama yang terpalit. Pi kat orang, rogol orang pula. Di situ pun, ini pun rogol orang. Islam tak ada rogol orang lah. Terlibat juga bila ditanya agama suruh ke tak suruh. Jawapan dia, tak suruh pun, kami sendiri yang buat. Hakikatnya, apa-apa kejahatan, apa-apa maksiat, apa-apa dosa, semua agama sedang terlibat sekarang. Baki lagi antara ajaran sebenar agama, suruh ke tak suruh, boleh ke tak boleh, halal ke haram. Sekiranya dia bukan panduan agama, itu datangnya dari hawa nafsu kamu sendiri. Inilah manusia-manusia dan makhluk yang ingin iblis dan dajjal bentuk di akhir zaman. Yang sudah tidak memperdulikan lagi tentang agama dan pegangan. Kalau dia tanya balik lagu ni, kita nak jawab apa? Yalah, dulu dia Islam, berapa tahun umur dia? 30. 30 tu agama dia tak boleh hajat jadi baik lagi ke sampai jadi lagu ni? Kamu pun sama. Sama tu agama lain pula. Agama kamu kan kata bagus, ajar benda baik. Takkan tak boleh nak latih dia sampai umur 30 pun duk merogol lagi. Kamu pun sama. Takkan tak reti nak ajak, tak boleh minum arak. Jadi semua agama ni sampah. Semua agama tak berguna. Tak boleh nak adjust peribadi kamu jadi baik. Jadi apa guna ada? Dia nak start. Apa guna ada agama kalau tak boleh nak bentuk peribadi dan syahsiah kamu? Baik tak ada. Tapi kami orang nampak? Yang itu satu hal. Bila kita tanya balik, kalau kita tolak ke tepi agama, tolak ke tepi Nabi dan Rasul, tolak ke tepi kitab-kitab, panduan apa yang kita nak pakai untuk tahu baik dan buruk? Situ saja poinnya. Lani sebahagian besar agama tahu ani halal, ani haram, ani baik, ani buruk, ani boleh tak boleh sebab kita ada guideline agama, panduan daripada Nabi dan Rasul menerusi kita. Bayangkan kita tak mau pakai hak ni. Agama tepi, kitab tepi, pesuruh Allah pun tepi. Sekarang ni tak ada apa. Macam mana kita nak timbang satu perkara yang dibuat baik atau betul, guideline apa kita nak pakai? Pakai otak. Otak kita sama nak dengan orang lain. Mari kumpulan A. Bagus ke tak bagus? Bagi kami kumpulan A, ini adalah benda yang bagus. Tapi mari kumpulan B, belum tentu lagi. Bagi kami kumpulan B, benda ni tak bagus. Tengok, satu benda bagus. Tukar pula. Kumpulan A lagu mana? Tadi kami kata hak tu tak bagus, tapi bagi kami hak ni bagus. Kumpulan B tadi kata hak tu bagus, tapi bagi kami hak ni tak bagus. Baru benda tu kecil. Sekarang, kalau tak ada benda tu, bagaimana kita nak menilai benda tu baik dan jahat, dosa dan berpahala? Panduan tak ada ni. Nak nilai tak apa, bang? Inilah peluang saya untuk rogol orang. Saya pun pergi rogol orang. Orang tu tanya, pasal apa kamu rogol dia? Benda tak elok ni, benda berdosa. Macam mana kamu tahu aku buat ni tak elok? Macam mana kamu boleh katakan aku berdosa? Apa panduan yang kamu guna pakai? Agak-agak dia jawab. Bagi saya merogol tu bagus. Dia nak kata dah, sekarang ni kita tolak tepi. Dia kan tadi agama tak mau pakai. Sekarang nak nilai ni, perbuatan saya rogol orang, dia kata tak baik, bagi saya baik. Siapa nak nilai baik tak baik? Tak ada lah, ikut aku lah. Hang nak pakai otak hang kata tak bagus, aku nak rogol.
Lepas tu hak pencuri pula. Kita pun apa ni ambil harta orang ni, aku kerja penat lelah siang malam. Ikut aku lah, bagi aku rampas harta orang ni bagus. Nak kata aku salah, tangan nak buka undang-undang. Tak ada. Jadi inilah yang kita nak elak. Sekarang ni mereka boleh bercakap sisi sosial bagus dengan tak bagus, sebab kita sekarang sudah ada bias lingkungan agama sebelum ni. Contoh, sebelum ni ada agama, kita baru nak tolak agama sebab kita duk bias dengan lingkungan agama lah. Kita boleh kenal benda ni bagus, benda ni tak bagus. Kalau start awal-awal tak ada. Start awal-awal dulu, Nabi pun tak turut, agama pun tak ada, apa nilainya? Agak-agak jadi cacah merebak ke lagu mana? Hari-hari manusia bergaduh, hari-hari manusia berperang. Dah tak reti nak beza. Itu kata betul, aku tak boleh, aku nak kata salah. Jadi bila orang ni tolak agama, automatik dia menolak autoriti Tuhan. Dia automatik dia tolak syurga dan neraka. Bila tak ada syurga dan neraka, baik jadi perogol ke, baik kena rogol. Aku rogol pun tak ada syurga neraka. Aku kena rogol pun tak ada syurga neraka. Baik jadi mana? Baik jadi perogol. Aku kena curi pun tak ada syurga neraka. Aku jadi pencuri pun tak ada syurga neraka. Baik mana? Lepas tu hidup manusia ni seolah-olah sia-sia lah. Jadi bila sia-sia, penentuan dia baik jadi baik ke baik jadi jahat. Dah syurga neraka tak ada ni, baik jadi baik ke baik jadi jahat. Baik jadi jahat lagu tu. Tak kena apa, tak dikira pahala, tak dikira dosa, tak ada syurga, tak ada neraka. Yang kamu nak kata baik tak baik ni, nilaian dia apa? Tak ada. Jadi itulah penting Allah menurunkan para Nabi dan Rasul dengan kitab sebagai panduan. Itulah guideline. Bukan hak manusia buat, bukan hak Nabi buat, bukan hak Rasul buat. Tapi firman daripada Allah, Nabi ni sebagai pengantara. Ni Allah kata haram, ni Allah kata tak, ni Allah kata boleh, ni Allah kata tak. Hikmah dia tu yang paling penting. Jangan duk fikir logik. Fikir logik teruk. Contoh fikir logik kan. Okey. Kalau orang murtad, apa hukuman dia? Hukuman murtad. Kalau hak sebenar ni, hukuman sebenar, apa hukuman untuk dia? Hukum bunuh. Tapi sebelum bunuh, berapa kali nasihat? Kira murtad tu bunuh terus? Dah. Kan kita bagi nasihat, sekali tak lepas, dua kali tak lepas, kali ketiga tak juga, baru bunuh. Okey. Orang yang berzina, yang dah berkahwin, apa hukuman dia? Dejam sampai mati. Hak belum kahwin? Sebab, okey. Sekarang ni, bila mereka mempersoal macam ni, apa beza orang kahwin dengan tak kahwin? Sedap sama sedap. Rasa sama rasa. Hang buat setengah jam, aku buat setengah jam. Tapi aku kena mati, satu kena sebab saja. Apa beza? Aku lelaki, dia lelaki. Aku buat dengan perempuan, dia buat dengan perempuan. Aku setengah jam, dia setengah jam. Sedap sama sedap. Tiba-tiba aku kena mati, aku kena sebab saja. Apa beza kahwin dengan tak kahwin? Adakah orang kahwin tu bila rokok rasa lagi sedap ke macam mana? Tak, ni persoalan dimainkan. Kita nak jawab lagu mana? Okey, biarlah. Sebab tu sebab kita. Baik. Yang kawan tu, peluang untuk dia hidup terbuka atau tak terbuka? Hak murtad tadi. Kalau dia bertaubat, berpulang lagi tak untuk hidup? Oh, aku salah sungguh, silap perkiraan aku ni, keluar dulu. Jadi aku bertaubat, hidup lagi. Tu kira kes besar, keluar agama. Saya ni tuan, tak keluar agama pun, cuma kesilapan saya, tertangkap waktu berzina, kena mati tu. Tak ada peluang pun. Oh, insya-Allah lain kali saya tak akan buat dah. Bagilah peluang saya hidup. Kali kedua kalau buat ni, bunuh-bunuhlah, rejam-rejamlah. Faham ke tak? Bukan keluar agama pun aku ni. Aku masih Islam, aku beriman pada Allah, beriman pada tu. Cuma kesilapan berzina kena mati. Hak tu keluar agama, diberi peluang. Buat. Hak tu patut lagi besar, keluar agama. Aku tak keluar. Aku cuma buat dosa besar berzina, tapi kena mati. Aku mana? Tapi itulah hukuman kan. Kita kena laksana. Nak jawab lagu mana? Menengung, berfikir dah, cari jawapan.
Kalau kira logik memang orang kata tak logik, barbarian, kejam. Tapi dah tak ada jawapan, mereka masih berterusan. Okey. Kalau yang murtad, hak nak kena mati berapa orang? Kalau bunuh pun hak nak kena mati berapa orang? Seorang dia je hak nak kena mati. Seorang dia. Kalau hak ni tak bunuh, hak nak kena mati berapa orang? Ni kalau hak tadi, hak berzina yang dah kahwin, kalau tak mati berapa orang nak kena mati? Contoh, dia berzina, tak kena hukuman. Berzina pula dengan pasangan lain, tak kena hukuman. Kawan tu pun berzina dengan hak lain, berzina, mari penyakit. Ke sifilis ke apa-apa jangkit. Lepas ni berapa ekor nak kena mati? Ramai lagi nak kena mati. Hak AIDS berpuluh beratus, hak sifilis berpuluh beratus. Patut benda lagu ni perang, cantah awal, agar tak jangkit, agar tak tumbuh, agar tak timbul. Kalau kita tak bagi, hak tu semua satu, ingat. Hak ni berlambak lagi, hak tak salah. Orang bersakit AIDS, kebetulan mengandung, anak tu berkemungkinan besar kena, tak salah apa-apa. Berapa nyawa dah, kawan tu dah dua. Hak dia dengan pasangan lain, hak tu dengan pasangan tu, hak ni dengan pasangan ni. Kita tak hukum. Tapi dia tak sedar juga. Nak juga logik, inilah hikmah Allah bagi. Tapi kalau tak mau terima tu memang sajalah. Saja pun saja juga, pukul 10 lebih kan. Saya dulu standard 2 jam setengah, pukul 3 jam setengah tu biasa, betul. Dan ni sejak sakit-sakit, kurang upaya, bukan kurang upaya, kekurangan keupayaan, tu ayat yang betul. Dan ni sejak setengah pun terik dah, rasa panjang dah, tak larat dah. Jadi saya harap malam ni tuan-tuan, puan-puan, jangan fikir lain, jangan fikir bukan-bukan. Kita datang semata-mata untuk berkongsi. Sekarang inilah yang sedang berlaku. Inilah yang sedang terjadi. Sama ada tuan faham ke tuan tak faham, tuan sedar ke tuan tak sedar, tuan tahu ke tuan tak tahu, inilah yang sedang melatari lingkungan kita sekarang. Yang paling penting ialah fitnah terhadap agama, fitnah terhadap akidah. Seolah-olah ada tangan-tangan tertentu yang cuba mengeluarkan kita daripada lingkungan kekuatan akidah itu. Dia bukan nak bunuh kita, dia bukan nak serang kita, tapi dia nak kita keluar daripada wilayah ni. Jadi orang yang tidak beriman, jadi orang yang tidak beragama, jadi orang yang tidak mempercayai kewujudan dan keberadaan Allah. Sudah memadai bagi mereka. Ingat, ini satu bahaya yang cukup besar. Mungkin satu masa tuan-tuan akan berhadapan dengan mereka kalau Allah izin, kalau Allah berkenan. Dan itulah tiba masanya anda perlu dihadapkan dengan persoalan-persoalan logika dan seumpama atau seperti ini. Jadi bersedialah. Jadi kalau jawapan anda tidak memuaskan, berkemungkinan besar mereka akan lorongkan diri pada nombor 2. Kalau benar-benar Allah itu ada dan Allah itu wujud, minta Allah turun dan tampak muka aku sekarang. Ni bukan dibuat-buat, ni bukan direka-reka. Kalau Allah tu wujud, turun dan tampak muka aku sekarang. Duduk lama, tak turun pun, tak tampak pun, main-main. Analogi dia macam kita sekolah menengah dululah. Walaupun mungkin tak sama. Macam kita sekolah menengah dulu, kita duduk dalam kelas, kita kan selalu budak-budak nakal. Ustaz kita dahlah muka jerawat menggerutu, teruk buncit. Kereta pula pakai kereta buruk. Kalau dia buat apa-apa kat kita gores kereta dia, kita pergi tumbuk dia, kita pergi cat keting dia. Sebab tu dah kelas. Esok betul-betul jumpa depan Ustaz. Ayat dia lagu lain ke? Lagu ni pula. Dan agak-agak ayat dia ayat macam tadi ke? Ayat tu tak ada lagu Ustaz paling bagus. Ayat dia jadi tertukar dah. Tadi Ustaz tak ada. Ni betul-betul duduk depan Ustaz. Saya terima aduan bahawa kamu berdua ni cakap macam-macam. Cuba sebut balik apa yang kamu cakap. Analogi ni mungkin tak sama sebab sisi kemanusiaan manusia sama manusia. Tapi hakikatnya macam tu lah.
Bila tak kena lagi, itulah. Nanti nak tunggu buku dengan ruas bila Allah tarik nyawa besok. Tahulah langit tinggi rendah. Pasal apa selalu orang analogikan langit tinggi rendah? Pasal apa orang tak kata tahulah tanah dalam ke tak dalam? Tak, selalu kan kata bila orang tu sombong apa, oh hang tak kena lagi, nanti sikit lagi tahulah langit tinggi rendah. Asyik sebut langit tinggi rendah. Pasal apa tak kata tahulah tanah dalam ke tak dalam? Ini kita selang seli kali ini. Baik. Yang terakhirlah saya kira. Yang terakhir nak suruh mudah faham, saya nak bagi satu cerita simple saja. Dahulu ada seorang lelaki, bila dia rasa rambut dia ni panjang, misal dia pun agak tebal, kumis dia agak tebal, dia pun pergi tempat barber. Tahu tak barber? Kalau tu guru pondok belah Patani, barber tu kan, barber ni barber. Barber tu tukang gunting. Dia pun duduk menyandar. Silakan, kawan tu pun pakai kain gunting. Sambil-sambil dia gunting, duduk sembang lah. Kamu percaya tak Tuhan ni ada? Kawan tu tanyalah. Barber tu. Yalah, kami percayalah Tuhan tu ada, Tuhan tu wujud. Aku tak percaya Tuhan tu ada, Tuhan tu wujud. Kalau kamu percaya Tuhan ada, Tuhan tu wujud, apakah sifat-sifat dia? Kawan tu pun sebutlah sifat Tuhan tu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dia kata silap besar kamu ni. Bila aku selesai buat ni kat kamu semua, bila kamu keluar, kamu boleh tengok macam-macam jenis manusia hak merempak tepi jalan. Ada hak tak cukup makan, ada tak cukup pakai, ada yang miskin, ada yang tak ada rumah, ada yang minta sedekah. Kalau Tuhan tu Maha Pengasih, Maha Penyayang, mereka tak jadilah lagu tu. Apa bukti pengasih penyayang sampai orang hak dia buat, orang hak dia cipta jadi lagu tu? Kamu tak percaya cakap aku, kamu keluar, kamu boleh tengok. Tak apalah. Kawan tu pun siap-siap buat bayaran, keluar. Setengah jam kemudian dia masuk semua. Dia masuk bawa seorang hak teruk lah, ke rambut panjang, misai panjang, janggut panjang. Dia masuk tu dia kata betul lah apa yang kamu cakap. Bukan saja Tuhan tak wujud, bahkan barber pun tak wujud. Dia nak kena tu. Bukan kata Tuhan tak wujud, barber pun tak wujud. Pasal apa kamu kata barber tak wujud? Tengok dia ni. Rambut panjang, apa ni tak tersikat, tak terapa ni, memang tak ada semua barber ni. Mana kamu boleh kata macam tu? Aku ni ada buka kedai. Tadi baru aku gunting, kamu gunting tu gunting ni. Yang jadi masalah bukan barber tu tak wujud, kerana dia tak mau datang jumpa barber untuk aku gunting rambut dia. Sekarang kamu sudah dapat jawapannya. Sebab orang-orang yang aku bawa dan yang kamu tunjuk ialah orang-orang yang tak datang dan jumpa dengan yang atas. Tengok orang-orang yang datang jumpa dengan yang atas. Berbeza tak kehidupan dia? Berbeza. Allah bagi nikmat, Allah bagi macam-macam. Tapi hak kamu tengok macam-macam hak teruk tu, orang hak tak pi cari hal. Sama macam dia ni, teruk terlebih panjang, teruk terlebih gutu banyak sebab tak pergi jumpa hang. Jadi ala kuliah kalau Tuhan tak wujud, barber pun tak wujud. Dapat tak poin dia? Okey, cukup senang. Macam imam-imam dulu sebut bab kewujudan Tuhan, logik atau tidak, tai ada, binatang tu tak ada. Tai ada, binatang tak ada. Apa ni? Tai lembu. Lembu wujud ke tak? Lembu tak wujud. Lepas tu kalau lembu tak wujud, tai lembu mari mana? Macam dia tengok orang berjalan tepi pantai, tapak kaki kan, kita lalu tempat air menderu tu, tapak kaki ada. Orang ada tak? Orang tak ada. Tapak kaki orang ada, orang tak ada. Lepas tu hang duk tanya aku ni orang ke apa? Nampak tak biol dia? Tapak kaki ada. Jadi bila orang tanya tapak kaki siapa? Orang. Orang tak ada. Dia tak sedap dia tu siapa. Aduk tanya tapak kaki ada ke tak ada tu, orang ke binatang? Orang. Kebanyakan kalau kita nak cari jawapan-jawapan hak hebat, rujuklah kisah Imam Hanafi dengan Imam Syafi'i. Dan kita tak nafilah kredibiliti imam-imam lain. Tapi hak selalu banyak berdebat
dengan geng-geng dahri, dengan geng-geng etis macam ni, kita akan temui jawapan yang terbaik dan memuaskan daripada hasil perdebatan Imam Abu Hanifah Nu'man bin Sabit dengan Imam Muhammad Idris Asy-Syafi'i. InsyaAllah ada beberapa jawapan daripada hasil perdebatan tersebut, munazarah tersebut, jawapan-jawapan yang boleh digunakan hujah dan balas kepada golongan-golongan yang tidak mempercayai akan kewujudan dan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Apapun malam ini, yang terbaik adalah daripada Allah, pemahaman daripada Allah, kelebihan daripada Allah. Saya hanya sebagai wasilah menumpang ilmu yang diberi dan dikurniakan kepada Allah. Apapun semua dikembalikan kepada Allah. Tiada lebih, tiada kurang antara kita semua kecuali sifat ketakwaan yang sebenar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun terlebih dahulu saya memohon keampunan dan kemaafan atas kekurangan-kekurangan ataupun ada gurauan-gurauan yang sengaja ataupun tidak disengajakan. Tetapi yang pasti kita semua datang untuk berilmu. Kita semua datang untuk kefahaman. Kita semua datang untuk mengetahui. Dan kita tidak mengatakan bahawa kita yang terbaik, kita yang paling tetapi kita tetap meneruskan misi sentiasa belajar walaupun dengan musuh sekalipun, selama mana hal tersebut berupa kebenaran. Jadi wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.